Alhamdulillah kita dah selesai daripada bacaan kitab Ratibul Haddad. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima daripada bacaan kita, dan insya-Allah kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-musannif, berkata Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan ilmu seluruh orang-orang alim yang beramal dengan ilmu mereka sehingga ke hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jujur di dalam setiap berita yang disampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan sirat, mizan, haud dan lain-lain perkara akhirat dan barzakh, seperti soalan dua malaikat, azab kubur dan nikmat di dalamnya. Sesungguhnya Al-Quran dan segala kitab-kitab Allah yang telah diturunkan itu adalah benar, malaikat adalah benar, syurga dan neraka adalah benar, serta segala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, Al-Imam Ahmad bin Zain menyambung daripada kitabnya yang berkenaan, iaitu daripada bahagian yang pertama yang terkait dengan akidah. Beliau tidak membahaskan keseluruhannya, akan tetapi disebutkan perkara-perkara yang penting daripadanya. Naam. Maka beliau, Al-Imam Ahmad bin Zain, mengatakan bahawa Nabi SAW adalah seorang yang benar dalam setiap apa yang disampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia adalah seorang yang jujur dalam setiap berita yang disampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan sirat, mizan, haud dan lain-lain perkara akhirat. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran berkenaan dengan kebenaran, apa yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu perkataan daripada hawa nafsu baginda sallallahu alaihi wasallam, kecuali ianya merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Disebutkan dalam satu riwayat bahawa satu hari Nabi SAW melihat bersama Sayyidina Umar terdapat beberapa keping kertas ataupun iaitu beberapa tulisan-tulisan yang mana mengandungi khabar-khabar ataupun terkandung hukum hakam umat-umat yang terdahulu. Sayyidina Umar Al-Khattab seakan-akan sedang membaca khabar-khabar ataupun kitab-kitab yang berkenaan dengan umat-umat yang terdahulu. Maka Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, ma hadha ya Umar? Apakah ini wahai Umar?" Maka Sayyidina Umar Al-Khattab menjawab, "Hadhihi qisasat min akhbar umamis sabiqah." Ya Rasulullah, ini merupakan kisah-kisah yang terkandung tentang umat-umat yang terdahulu. Maka Nabi SAW berkata ataupun bersabda kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, "Atatahawwakuna ya ibn Al-Khattab? Adakah kamu ingin mencari sesuatu selain daripada apa yang aku bawa?" Ini seakan-akan mengatakan bahawa
Adakah kamu merasakan bahawa apa yang aku bawa ini tidak lengkap? Adakah kamu masih lagi mencari sesuatu selain daripada apa yang aku bawa, iaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallah laqad ji'tu biha ilaikum bayda naqiyya walau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan membawa sesuatu yang jelas dan nyata. Dan jikalau Nabi Musa ala nabina wa alaihim afdalus salatu wassalam, kalau Nabi Musa masih hidup, maka dia tidak mampu untuk melakukan selain daripada mengikuti daripada apa yang aku bawa. Iaitu apa yang aku bawa itu telah merangkumi segala perkara yang dibawa oleh para nabi, para rasul, ataupun apa-apa yang terkandung di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Iaitu maka tak perlu untuk nak cari di tempat lain. Bahkan kesempurnaan agama Islam ini sangat menyeluruh, seperti yang kita telah sebutkan pada pengajian yang lalu. Agama Islam ini datang untuk menyempurnakan, untuk mengajar kita tentang bagaimana untuk mendapatkan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang bahagia di dunia lagi, begitu juga dengan di akhirat. Apa-apa kalau kita amalkan daripada amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan, barang siapa yang beramal salih, min dzakarin aw untha, dan amalan-amalan salih itu apa-apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah, maka ambillah, iaitu beramallah dengannya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah. Kerana setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya terdapat kebaikan buat kita di dunia dan akhirah, sama ada kita mengetahui hikmah di sebalik perkara-perkara yang diperintahkan tersebut ataupun tidak. Akan tetapi keyakinan kita terhadap Allah Sang Pencipta, yang mana lebih mengetahui tentang apa yang terbaik untuk kita ini, menyebabkan lebih kuat keimanan kita terhadap apa yang terhadap keagungan Allah, keesaan Allah, kekuatan Allah. Maka ianya akan membuatkan kita yakin bahawa apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasul itulah yang terbaik. Naam, jadi apa yang terdapat di dalam Al-Quran ini sudah cukup, untuk kita amalkan. Dan yang menerangkan isi kandungan Al-Quran pula adalah as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan tentang apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian pengamalannya telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengamalannya telah ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang melihat sendiri pengamalan itu berada di dalam dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkan kepada generasi demi generasi, sehinggalah apa yang kita nampak diamalkan oleh orang-orang salih ataupun orang-orang alim yang bersambung sanad mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga agama ini mudah untuk kita amalkan. Ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah untuk kita melihat. Yakni kalau kita melihat agama itu diamalkan oleh orang-orang salih, maka ianya nampak mudah untuk kita diamalkan. Tapi kalau ianya hanya dibacakan, diceritakan, tapi tidak diamalkan oleh seseorang, maka seakan-akan ianya satu perkara yang susah. Dan itu adalah salah satu kepentingan untuk kita duduk bersama orang-orang salih, agar supaya kita nampak amalan-amalan agama itu yang ini diamalkan oleh mereka, sehingga mudah untuk kita meniru ataupun mengambil contoh daripada kehidupan mereka. La ilaha illallah. Naam. Kemudian diceritakan juga satu hari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tugas beliau adalah untuk menulis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kutab, yakni tukang tulis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan terhadap beliau, yakni Abdullah bin Amr bin As, oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Yang ini Sayyidina Abu Hurairah mengatakan tentang Abdullah bin Amr bin As, dia kata ma ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsaru hadithan minni illa ma kana min Abdullah bin Amr bin As fa innahu yaktubu wa la aktub. Yang ini tidak ada seorang pun daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghafal, yang mengetahui tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari aku, kata Sayyidina Abu Hurairah, melebihi daripada Abdullah bin Amr bin As. Yang ini tak ada orang yang lebih mengetahui tentang hadis Nabi, yang menghafal hadis lebih daripada aku, melainkan daripada Abdullah bin Amr bin As. Kerana apa? Kerana fa innahu yaktub wala aktub. Kerana beliau menulis daripada hadis Nabi dan aku tidak tulis. Aku hanya bergantung kepada hafalan aku. La ilaha illallah. Dua-dua hebat. Dua-dua hebat. Satu didoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya diberikan ilmu yang luas kepada beliau. Jadi banyak yang apa-apa yang dia hafal itu semuanya melekat dan diajarkan kepada orang lain. Ala kulli hal, jadi tak ada orang yang lebih mengetahui tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang menghafal lebih hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah melainkan Abdullah bin Amr bin As. Jadi cerita tentang Abdullah bin Amr bin As ni apa? Falamma syakkaka Abdullah bin Amr bin As. Satu hari ada orang Quraisy mendatangi beliau. Orang-orang kafir Quraisy mendatangi Abdullah bin Amr bin As dengan mengatakan bahawa engkau ni, aku tengok tulis setiap apa yang keluar, apa setiap perkataan yang diucapkan oleh Muhammad ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah basyarun, dan Rasulullah itu adalah manusia seperti kita. Yaqulu fil ghadabi wa fil ridha, beliau mengucapkan perkataan di dalam keadaan marah dan dalam keadaan gembira. Terkadang bila kita terlalu marah, kita cakap perkara-perkara yang kadang kita tidak niatkan, dan kadang-kadang kalau kita terlalu gembira, kita menjanjikan sesuatu perkara yang kadang-kadang kita tak mampu untuk lakukan dan sebagainya. Fala'alla hadhil kalimah atharat fi Abdullah bin Amr bin As. Maka perkataan yang diucapkan oleh orang tersebut seakan-akan telah memberikan kesan kepada Abdullah bin Amr bin As sehingga dia macam jadi ragu-ragu, datang keraguan di dalam dirinya. Maka fa'amsaka anil kitabah, maka dia pun berhenti. Yakni ada waktu dia tulis, ada waktu dia tak tulis. Na'am, fa'alima sallallahu alaihi wasallam as-sabab faqal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat merasakan perkara tersebut dan berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, "Uktub ya ibn al-As, fa wallah ma kharaja min hadha illa al-haq." Tulislah wahai anak kepada Al-As, kerana tidak keluar satu perkataan pun daripada ini, iaitu menunjukkan daripada mulutnya baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kecuali kebaikan ataupun kebenaran. Wa asyara ila lisanihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tunjuk kepada lidah dia yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa sadiqun fi kulli ma yukhbiru bihi anil haq. Tak ada orang yang lebih jujur, lebih benar perkataannya melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal fi jami'i ma yukhbiru bihi. Bahkan bukan hanya apa-apa yang disampaikan oleh bukan apa-apa yang disampaikan Rasulullah daripada Allah Subhanahu wa taala itu benar, bahkan tidak ada satu perkataan pun yang keluar yang sama ada perkara-perkara yang terkait dengan agama, sama ada perkara-perkara yang terkait dengan perkara-perkara yang bukan agama juga adalah benar sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma jaa fi ba'd al-ahadith fi min tawriyatihi inma dhalika min bab at-tawriyah wa lam yakun kharijan an dairati as-sidq. Adapun terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan-perkataan yang membawa dua makna. Yang ini seakan-akan hilah, yang ini melakukan hilah seperti dalam peperangan dan sebagainya, maka hilah itu tidak terkeluar daripada kebenaran. Maksudnya menggunakan satu perkataan yang boleh membawa dua atau tiga makna yang berbeza. Jadi itu tidak dikira sebagai dusta ataupun penipuan. Nah, la ilaha illallah. Kemudian disebutkan juga bahawa Nabi SAW hatta dalam berjenaka tidak berdusta. Hatta dalam berjenaka baginda SAW tidak berdusta. Semuanya adalah benar yang dikeluarkan, yang keluar daripada lidahnya Rasulullah SAW. ثم مثل بالأمور وهذا شروع من الشيخ رحمه الله لأن علم التوحيد هو علم. نعم. Kemudian selepas Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi
menyebutkan tentang apa-apa yang wajib yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang mustahil dan apa-apa yang harus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bahagian yang kedua daripada akidah, iaitu apa-apa yang wajib yang terkait dengan nabi para nabi, apa-apa yang mustahil yang terkait daripada para nabi, begitu juga dengan perkara-perkara yang harus yang telah disampaikan. Kemudian disebutkan ma yajibu fi haqqihim wa kadzalika ilmu tauhid yashtamilu ala al-iman bil mughayabat, iaitu ilmu tauhid ini juga merangkumi perkara-perkara yang gaib terkait dengan Allah, wajib, mustahil, harus. Kemudian yang terkait dengan para nabi dan rasul, wajib, mustahil dan harus. Kemudian bahagian yang ketiga ini adalah apa-apa yang terkait dengan perkara-perkara yang gaib, al-umur al-ghaibiyat allati lam nushahid wa lam nudrik ba'd. Dan perkara-perkara gaib ini kita tak nampak dan kita tak tahu dan kita tak nampak. Walam nudrik ba'du walakin amanna bihi wa saddaqna min khilali sam'. Akan tetapi kita membenarkan perkara-perkara yang gaib itu berdasarkan apa-apa yang kita dengar, apa-apa yang kita baca daripada Al-Quran dan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hidayah, petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Mereka-mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Nah, jadi kita orang-orang yang beriman, orang-orang Islam beriman, mempercayai, meyakini tentang perkara-perkara yang gaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari apa yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, li'annahu huwa alladhi akhbarana bi annahu sayakun hunaka qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu kita tentang satu hari akan adanya hari kiamat, walaupun kita tak pernah menyaksikan hari kiamat itu. Akan adanya titian sirat, akan adanya neraca timbangan. Kita beriman kepadanya dan kita yakini bahawa akan ada neraca yang akan menimbang akan amalan-amalan kita. Min aina jaa hadzal jazm, dari mana datangnya keyakinan yang kuat ini, yang teguh ini? Maka ianya datang daripada hadis keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni antara rukun iman adalah untuk beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Naam, walladzi la ya'taqid anna hunaka siratun aw mizan hunaka khalalun fi imani. Adapun orang-orang yang tidak mengimani perkara-perkara gaib yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ terdapat kelopongan ataupun kekurangan di dalam iman mereka. Walam yastakmil mahiyatul iman wa mahiyatul Islam. Maka tidak sempurna iman dan tidak sempurna iman mereka selagi mana mereka tidak mempercayai apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sadiqun ataupun as-sidq, yakni orang yang benar dan orang yang jujur adalah yang menyampaikan perkara sesuai dengan apa yang berlaku, menyampaikan sesuatu perkara yakni seadanya, yakni tidak mengubah, tidak menokok tambah, tidak kurang dalam penyampaiannya tentang apa yang berlaku. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam idza hadatha bi amrin huwa sayakun. Jadi apa yang Rasulullah kata akan berlaku, akan berlaku. La ilaha illallah. Naam. Dan ini keyakinan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka, kepercayaan, keyakinan mereka tentang kebenaran. Bahkan bukan hanya sahabat-sahabat yang beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, hatta orang yang tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, kerana mengetahui kejujuran baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kecil, tidak pernah menyaksikan, tidak pernah sekali mereka mendapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertutur dengan kebenaran sehingga selepas selepas kedatangan Islam. Nabi SAW mengatakan sesuatu perkara ataupun apabila terjadi sesuatu perkara daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka mereka menjadi takut. Seorang orang kafir ini dikatakan kepada beliau bahawa Rasulullah akan membunuh kamu. Terus tak senang duduk dia. Tak senang duduk kerana apa? Kerana dia tahu bahawa apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad itu adalah benar. Kalau Nabi kata dia akan bunuh aku, ataupun kalau Muhammad kata dia akan bunuh aku, maka tentunya dia akan bunuh aku. Keyakinan orang-orang yang bukan Islam
yang tidak beriman dengan Allah, yang tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kerana kejujuran baginda sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak pernah lihat pendustaan dan sebagainya, maka mereka percaya bulat-bulat. Hakadha. Akan tetapi kedegilan untuk menerima kebenaran, kedegilan untuk menerima agama Islam dan sebagainya menyebabkan mereka tidak menerima agama Islam dan tidak menerima daripada kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita hari ini kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahawa apa-apa yang disampaikan oleh Allah adalah benar. Wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada orang yang lebih jujur perkataannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqul masduq, orang yang benar-benar jujur dalam perkataannya. Akan tetapi kita mengimani perkara tersebut seakan-akan dengan lidah. Akan tetapi kita punya, disebabkan keimanan kita ini lemah, maka terkadang perbuatan kita menunjukkan sebaliknya. Lidah kita mengatakan bahawa kita beriman apa yang disampaikan oleh Allah. Lidah kita beriman apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perbuatan kita terkadang menunjukkan sebaliknya. Yakni seakan-akan kita menunjukkan kita tidak beriman kepada Allah wal-iyadzubillah tabaraka wa taala, ataupun kita kurang keyakinan terhadap asbab rezeki dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan keimanan kita, dan seperti mana lidah kita mengatakan keimanan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman di dalam hati kita sehingga perbuatan kita juga menunjukkan kuatnya keimanan kita terhadap Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga seorang yang alim tentang hukum hakam agama, seorang faqih, orang yang mengetahui daripada ilmu agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan bahawa qala haddatsana Rasulullah wa huwa as-sadiqul masduq. Apabila dia meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengatakan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang jujur dan benar dalam perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian disebutkan di sini wa jami' sadiqun fi jami' ma akhbara bihi 'anillah ta'ala min as-sirat. Daripada perkara-perkara as-sirat. Apa itu sirat? Jisrun mamdud ala matni jahannam. Iaitu jambatan yang dibentangkan di atas ataupun di atas api neraka. Ja'a wasfuhu min adad min riwayat. Naam. Banyak riwayat yang menceritakan tentang sirat ini. Lebih kurangnya pendek cerita dia, adaku minasya'ar wa ahaddu minas saif. Iaitu lebih nipis dia punya iaitu dia punya tali tu, dia punya jambatan tu lebih nipis daripada rambut, lebih tajam daripada hujung mata pedang. Dahlah nipis, tajam pula tu. Naam. Fayajibul iman bihadzal amr. Naam. Wal muwaffaq. Qala al-Imam Asy-Sya'rani fi kitab Al-Mizan Al-Kubra annahu tulu' wa nuzul wa tulu' wa nuzul. Disebutkan di dalam kitab Al-Imam Asy-Sya'rani bahawa jambatan as-sirat ini dia naik turun. Naik turun, naik turun, naik turun. Ada disebutkan di tempat lain bahawa dia naik selama 1,000 tahun, mendata 1,000 tahun dan menurun 1,000 tahun. Jadi total perjalanan 3,000 tahun. Yamurru alaihi al-awwaluna wal akhirun ba'da insirafihi min al-mawqif. Iaitu seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia akan melalui daripada jambatan tersebut selepas mereka lepas daripada padang mahsyar. Selepas daripada padang mahsyar, maka mereka akan melintasi titian as-sirat. Fatathbut alaihi aqdamul mu'minin at-ta'in wa yamurru alaihi ahlul jannah. Nah, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menyeberangi dan dapat sampai ke hujung. Faminhum man yamurru alaihi kalamhil basar. Kemudian keadaan orang-orang yang melintasi titian sirat itu pula berbeza. Ada yang sepantas kilat. Wa minhum kal barqil khatif. Ada yang sekelip mata, ada yang sepantas kilat. Wa minhum kal rihil asif. Ada yang seperti angin yang kencang. Wa minhum kat tair. Ada yang seperti burung berterbangan. Wa minhum kal jawadis sabiq. Ada yang seakan-akan naik kuda yang pantas. Wa minhum man sa'a sa'yan. Ada yang berlari
Wa minhum man yamshi, ada yang berjalan. Wa minhum man yamshi habwa, ada yang merangkak. Itu dah agak bahaya dah. Wa dzalika kulluhu ala hasbi a'malihim as-salihah wal i'rad 'anil ma'asi. Dan ini semua bergantung, kepantasan kita dapat melintasi titian sirat itu semuanya bergantung kepada amalan salih yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Makin banyak amalan salih yang kita lakukan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya amalan salih yang diterima. Kemudian amalan-amalan salih yang diterima pula jangan pula nanti diambil di akhirat. Waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Tu lain cerita pula. Nak dapat buat amal salih pun tak mudah. Nak dapat amalan salih yang diterima lagi susah. Kemudian dah buat susah-susah, waliyadzubillah, ada perkara-perkara yang menyebabkan ataupun ada kezaliman-kezaliman yang kita lakukan kepada manusia ataupun binatang-binatang tanpa sebab, tanpa hak, kemudian diambil pula amalan salih yang diterima itu dan diberikan kepada orang yang kita zalimi, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Ini mengingatkan saya tentang seorang guru kami yang baru meninggal dunia baru ni, Syekh Taha bin Yusuf Karan, seorang yang alim, seorang mufti, seorang yang terkadang disebabkan pendirian beliau dalam sesuatu masalah, sesuatu pendapat, sesuatu fatwa, beliau dikatakan, disebut dengan perkara yang buruk ataupun macam mana nak cakap walhasil lebih kurang macam dimarahi dengan perkataan-perkataan yang tidak elok, yang mana sepatutnya perbezaan pendapat perlu dihadapi, disingkapi dengan disantuni dengan perkataan yang tidak kasar. Perbezaan pendapat ni satu perkara yang biasa di kalangan para ulama, akan tetapi kalaupun kita perlu berbeza pendapat dengan seseorang ataupun kalaupun kita tidak setuju dengan pendapat seseorang itu, bukanlah ianya membenarkan kita untuk mengata orang tersebut dengan perkataan yang kebiasaannya tidak digunakan hatta oleh orang-orang biasa, apatah lagi orang-orang salih. Ala kulli hal, jadi apabila dikatakan kepada guru kami, so and so ataupun si fulan bin si fulan ini mengatakan kepada kamu, jadi apa yang dibalaskan oleh guru kami, salah satu balasan beliau adalah aku ni ada banyak kerja lain yang perlu aku selesaikan, jadi aku tidak ada masa untuk nak layan ataupun nak memikirkan tentang orang-orang yang mengata terhadap aku. La ilaha illallah. Pada waktu yang lain beliau menjawab bahawa terkadang orang-orang yang mengata aku, yang mengumpat aku, yang menyebut keburukan aku ini, mereka ni orang-orang yang menjaga amalan mereka, orang-orang salih. Subhanallah. Padahal guru Syekh Taha bin Yusuf Karan ni seorang yang menjaga amalannya. Orang-orang yang kalau kita baca daripada biografi beliau, seorang yang hatinya bersih, tidak terpaut dengan perkara-perkara dunia, seorang yang hanya dibesarkan dalam ilmu, dalam keluarga yang berilmu, ayahnya seorang alim, ibunya seorang yang alimah, orang ustazah, kemudian beliau menghafal Al-Quran dan sebagainya, walhasil sehingga menjadi mufti, walhasil melalui didikan dan tarbiyah yang sempurna dan mulia daripada kecil sampai besar. Tapi dia mengatakan dengan merendahkan diri, dia kata Masya Allah, ada orang lain yang ilmunya, amalan mereka baik dan sebagainya, jadi mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan amalan orang-orang yang baik ini kepada aku tanpa aku perlu untuk melakukan banyak amalan-amalan salih. Dia kata mungkin Allah nak menyenangkan hidup aku tak perlu untuk nak melakukan amalan salih banyak-banyak, bangun tengah malam, walaupun dia seorang yang Masya Allah sepanjang malam terkadang tak tidur membaca Al-Quran di bulan Ramadan sepanjang malam, dan terkadang membaca daripada kitab-kitab buku-buku agama dan sebagainya. Akan tetapi dia mengatakan aku ni amalan yang tak ada amalan, jadi mungkin saja Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan amalan orang-orang tersebut kepada aku. Walhasil, jadi kita nak sebutkan di sini bahawa kepantasan seseorang itu melintasi daripada titian sirat itu bergantung kepada amalan-amalan salih yang dilakukan, dan amalan-amalan salih tersebut nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala terpaksa melalui lintasan-lintasan. Bukan mudah untuk sesuatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang orang-orang yang mengumpat, amalannya tidak diterima oleh Allah. Orang-orang yang bersifat riak, tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang berbangga diri,
amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memandang rendah kepada orang lain, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan sesuatu amalan bukan kerana untuk mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, ingin menunjuk-nunjuk ataupun ingin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan mereka, maka ditakuti amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka-mereka yang telah tersesat perjalanan mereka, ataupun mereka ini telah disesatkan oleh syaitan, tertipu dengan syaitan, sehingga mereka menyangka apa yang mereka lakukan itu adalah amalan-amalan baik, sedangkan amalan mereka yang pada zahirnya nampak seperti baik tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, wal i'rad 'anil ma'asi, kepantasan seseorang itu melintasi titian sirat mengikut kadar betapa pantas dia berpaling daripada keinginan melakukan maksiat. Apabila terlintas di dalam fikiran dia untuk melakukan maksiat ataupun melalui bisikan syaitan dan sebagainya, maka dia terus berpaling, tidak layan. Kalau syaitan kata, jom kita tengok tu, ataupun jom kita buat ni dan sebagainya, dia pun okey, nak buat apa dan sebagainya, dia pun layan. Syaitan bisik, dia pun layan bisikan syaitan dan sebagainya. Maka waliyadzubillah, lebih lama dia layan daripada bisikan syaitan, lebih lama dia melayan daripada fikiran buruk yang terlintas dalam fikiran dia, maka ianya akan menjadi asbab kelambatan sewaktu dia ingin melintasi titian sirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan untuk pantas untuk menolak daripada fikiran-fikiran ataupun khayalan-khayalan, bisikan-bisikan syaitan. Begitu juga dikatakan bahawa orang yang pantas dalam titian sirat ni adalah orang-orang yang awal daripada menghadiri kepada solat Jumaat. Lagi awal orang itu menghadiri daripada solat Jumaat, juga dikatakan bahawa dia akan melintasi titian sirat ni dengan keadaan yang pantas. فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَسْرَعْ إِعْرَاضًا عَنِ الْمَعَاصِي إِذَا مَرَّتْ عَلَى خَاطِرِهِ كَانَ أَسْرَعْ مُرُورًا وَمِنْهُمْ مَنْ تَخْدِشُهُ الْكَلَالِيبُ فَيَسْقُطُ. Ada juga di antara mereka yang sewaktu tengah nak lintas titian sirat itu, maka digigit oleh kalalib, anjing-anjing daripada neraka, sehingga mereka terjatuh. Waliyadzubillah ta'ala, walakin yata'allaq biha fayatadil wa yamur wa yujawiz ba'da a'wam. Naam, ada juga yang terkadang terjatuh akan tetapi diselamatkan, yakni dapat terpaut dengan jambatan tersebut dan dapat menerusi perjalanan, akan tetapi selepas beberapa tahun baru sampai, ada yang beberapa bulan. Faminhum man yujawizuhu ala mi'ati am, ada yang sampai selepas 100 tahun, ada yang sampai selepas 1000 tahun. Nah, maksudnya perjalanan 3000 tahun, tapi dia dapat lintas dalam masa kira 1000 tahun. Ada yang lagi cepat 100 tahun. Tapi 100 tahun tu nak tunggu, subhanallah. Wa tazillu anhu aqdamul kafirin. Adapun kaki-kaki orang-orang kafir dan kaki-kaki orang-orang yang banyak melakukan dosa besar daripada orang-orang yang beriman, waliyadzubillah tabaraka ta'ala, maka mereka akan tergelincir dan akan jatuh ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha, setiap daripada kamu pasti akan melintasi daripada as-sirat, pasti akan melalui daripada titian sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya, ini merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian Allah mengatakan kami yang akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang kami selamatkan di atas muka bumi ini, orang-orang yang istiqamah di atas jalan yang lurus di atas muka bumi ini, lurus di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak sekejap ke kiri sekejap ke kanan. Maka orang-orang yang lurus berjalan di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, maka orang-orang seperti ini yang akan diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan dengan lurus dan pantas di atas titian sirat. La ilaha illallah wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya, dan kami akan membiarkan orang-orang zalim terjatuh di dalamnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa yudrabu as-sirat baina dhahrani jahannam,
Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa akan dibentangkan as-sirat, jambatan itu di belakang ataupun di atas jahannam, neraka. Fa'akunu ana wa ummati awwalu man yajuzu. Aku dan umat-umat aku akan merupakan orang yang paling awal yang mula menyeberang daripada as-sirat. Wala yajuzu yatakallam yawma idzin illa rusul. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk berkata-kata kecuali para rasul. Wa da'watul rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Akan tetapi apa yang disebutkan, yang dikatakan oleh, yang didoakan oleh para rasul adalah, ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku. Wa fi jahannam kalali mithla syauq as-su'dan ghaira annahu la ya'lam qadra 'idhamiha illa Allah azza wajal. Dan di dalam neraka jahannam itu terdapat anjing-anjing yang mana tak ada orang yang tahu betapa besarnya anjing tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takhtifun nas ala hasbi a'mali. Mereka akan menggigit manusia mengikut kadar dosa yang mereka lakukan, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Dan yang terakhir sebelum kita akhiri kelas kita adalah waqad kana Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu wadi'an ra'sahu fi hijri ra'atihi fabakat imra'atuhu faqalat. Satu hari Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu telah berbaring di atas paha isterinya, dan tak pasal-pasal beliau menangis. Ini sewaktu tengah baring, tak pasal-pasal dia menangis, dan apabila melihat beliau menangis, maka isterinya pun menangis sekali. Maka mayubkik, Abdullah bin Rawahah bertanya kepada isterinya, apa yang menyebabkan kamu nangis? Maka isterinya mengatakan, aku lihat kamu nangis, jadi aku pun menangis. Yakni terkadang sahabat-sahabat Nabi SAW apabila datang teringat tentang perkara-perkara akhirat, yakni mereka akan nangis dalam keadaan yang luar biasa, sehingga orang yang melihat mereka menangis pun akan menangis. La ilaha illallah. Sekarang ni kita kalau fikir tentang akhirat, nak menangis punya susah. Bahkan kalau kita tanya diri kita, bila last kita menangis, kita tak boleh nak ingat bila last kita menangis. Allah qal inni azkuru qaulallahi azza wa jal wa in minkum illa wariduha. Maka beliau mengatakan bahawa aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun kecuali terpaksa melalui daripada titian as-sirat. Fala adri ananju minha am la. Maka aku tidak mengetahui sama ada aku akan terselamat, aku akan dapat melintasinya ataupun tidak. Ini merupakan perkara-perkara yang difikirkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini yang merupakan perkara-perkara yang membingungkan, yang menguasai dari pemikiran mereka, sahabat Nabi SAW. Jadi mereka membaca Al-Quran, memahami daripada Al-Quran, diulangi perkara-perkara tersebut lagi dan lagi, sehingga akhirat ini seakan-akan ayanan, yakni mereka nampak akhirat itu jelas di hadapan mata mereka, seperti mana mereka melihat daripada perkara-perkara dunia. Bahkan mereka cuba elak daripada melihat perkara-perkara dunia ni tanpa ada keperluan, ataupun mereka melihat dunia ni dengan tanpa ada keagungan yang yakni kita melihat dunia terkadang dengan perasaan kagum dan sebagainya. Akan tetapi sahabat-sahabat Nabi, mereka ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditarbiah oleh Allah Subhanahu wa taala, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasih aku, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi, jangan kamu meletakkan pandangan kamu kepada orang-orang yang kami telah berikan mereka daripada kemudahan dunia untuk kami uji mereka. Ini perkara-perkara dunia yang kami berikan kepada manusia terkadang adalah untuk diuji. Bahkan ujian Allah Subhanahu wa taala itu, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami menguji mereka dengan kebaikan, dengan perkara-perkara yang disukai oleh manusia, juga dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia. Maka kedua-duanya, perkara yang kita suka, perkara yang kita tak suka, dua-dua merupakan ujian. Kemudahan, kesenangan, kesusahan juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada harta, tak ada harta, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak, ada keluarga, tak ada anak, tak ada keluarga, merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang berjaya daripada kedua-dua golongan ini adalah mereka-mereka yang redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu sedikit sebanyak yang terkait dengan as-sirat, yakni titian sirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang-orang yang kuat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita daripada orang-orang yang
banyak daripada membaca daripada Al-Quranul Karim, banyak yang daripada yang membaca hadis-hadis Nabi SAW, banyak yakni mengambil iktibar daripada apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita dapat melihat perkara-perkara yang akan berlaku akhirat nanti dengan keadaan yang jelas dan nyata, sehingga hari-hari yang berbaki daripada kehidupan kita, daripada umur kita ini, kita dapat melihat akhirat lebih jelas daripada apa yang kita lihat daripada perkara-perkara dunia. Kita ingin mengetahui, mempunyai ilmu tentang akhirat ini lebih banyak daripada ilmu yang kita ketahui tentang perkara-perkara dunia. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla shar. ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.